Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta berkah ilmunya di dunia dan di akhirat. Majlis yang pertama pada muka surat 34. Jangan cuba membantah Allah. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu di majlisnya di Riba pada pagi hari Ahad 3 Syawal tahun 545 Hijriah. Tanda redha ialah jangan sekali-kali engkau mencita-citakan selain apa yang diredai Allah. Membantah atau memprotes terhadap Allah Ta'ala dari hal takdir atau penentuannya, yakni qada, adalah tanda mati agamanya, mati tauhidnya, dan matinya tawakal dan ikhlas. Hati orang mukmin tidak mengenal kenapa dan bagaimana. Dia tiada harus mengenalinya. Tetapi hendaklah dia mengatakan, jiwa itu memang tabiatnya suka menentang dan membantah. Maka barang siapa mau membetulkan jiwanya yang jahat itu, hendaklah dia berjihad terhadapnya sehingga dia terselamat dari bahayanya. Ingatlah, dia itu, yakni jiwa itu, bahaya di atas bahaya. Apabila dia ditekan sehingga dia menjadi tenteram, barulah dia menjadi baik di atas baik. Barulah dia, yakni hawa nafsu itu atau diri itu, mengikut pada semua ketaatan dan meninggalkan semua kederhakaan. Maka ketika itulah boleh dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenteram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Suratul Fajr ayat 27 hingga 28. Barulah jiwa itu merasakan keenakannya kerana telah lenyap daripadanya semua kejahatan yang membelengguinya. Sekarang dia tiada lagi bergantung dengan sesuatu pun dari makhluk. Yang dapat dinisbahkan kepada bapanya Nabi Ibrahim AS, kerana dia, yakni Nabi Allah Ibrahim AS, telah keluar dari jiwanya dan menjadi tubuh yang tiada berhawa nafsu lagi. Dia berjalan sedang hatinya tenang dan tenteram. Lalu datang kepadanya pelbagai macam makhluk serta menawarkan diri untuk membantunya. Maka dia menjawab, aku tidak perlu kepada bantuan kamu. Bukankah Tuhanku lebih tahu tentang diriku? Lantaran itu aku tidak perlu meminta apa-apa pun kepada kamu. Apabila telah benar penyerahan Nabi Ibrahim dan tawakalnya kepada Tuhannya, maka dikatakan kepada api itu, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah hai api dingin dan selamat kepada Ibrahim. Suratul Anbiya ayat 69. Cuba lihat bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang sabar terhadap takdir Allah di dunia ini. Tiada boleh dikira, yakni banyaknya. Dan nanti kebahagiaannya di akhirat juga tiada dapat dikira, yakni besar pahalanya. Allah Ta'ala telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sahaja orang-orang yang bersabar itu akan diberikan balasan mereka tanpa kiraan, yakni tanpa batasan. Surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir ialah tenang dalam dakapan takdir Allah.
damai, bahkan bergembira dengan apa pun yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Sebagaimana Allah ajar dan Allah memberi khabar gembira kepada semua orang beriman. Dalam suratul Hajj ayat 34. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Maka berilah khabar gembira kepada orang-orang yang redha dengan takdir Allah. Siapa pun yang redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan dia kegembiraan, ketenangan, hidup agamanya, bukan hidup imannya, bukan hidup jiwanya. Tetapi seorang tidak menerima takdir Allah, dia sedang membunuh dirinya. Bukan lebih teruk daripada itu, dia sedang membunuh agamanya, sudah membunuh imannya. Bila Allah Ta'ala beri kita iman, maka Allah perintah kita jaga. Dan di antara perkara yang paling cepat melucutkan iman kita, menanggalkan iman dalam diri kita, bila kita tidak redha dengan takdir Allah. Bila kita rasa kita lebih cerdik dengan apa yang Allah takdirkan. Kerana itu kata Syekh Abdul Qadir, membantah atau memprotes terhadap Allah Ta'ala dari segala takdir dan ketentuannya tanda mati agama. Agama itu mati dan tauhidnya mati dan tawakal serta ikhlas juga mati. Kerana itu kita lihat bila Allah Ta'ala mentakdirkan Adam itu diciptakan dan mentakdirkan Adam itu turun menjadi khalifah atas muka bumi. Bahkan memerintahkan seluruh makhluk Allah di atas langit, apatah lagi bumi, untuk tunduk menghormati Adam. Tiba-tiba makhluk pertama yang tidak redha dengan takdir Allah itu, yang bernama Iblis. Lalu Iblis menggunakan kecerdikannya, kononnya untuk mengatasi takdir Allah. Iblis berkata, Ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku, ya Allah, daripada api, dan engkau menciptakan Adam daripada tanah. Ni yang Allah cerita dalam suratul A'raf ayat 12. Tuan-tuan, bila Iblis rasa dia cerdik daripada apa yang Allah takdirkan, kerana perintah-perintah Allah itu ialah takdir Allah. Takdir Allah bukan sekadar apa yang menimpa kita, tetapi perintah itu takdir Allah pada kita. Sebagai hamba, inilah takdir kita, ikut perintah Allah. Waktu mana kita melawannya, kita melawan takdir Allah, apa yang Allah tentukan kepada kita. Bila Adam AS, Allah sudah mentakdirkan kemuliaannya untuk dihormati. Tiba-tiba ada satu makhluk tak nak hormat. Atas nama takdir Allah, dia tak nak terima. Bahkan dia cuba berkata, saya lebih baik pada Adam, saya daripada api. Sedangkan Iblis tak tahu apa itu kebaikan api, apa itu kebaikan tanah. Tuan-tuan, kalau kita senaraikan, bila Iblis menggunakan kias yang salah. Kias yang salah ialah api lebih baik pada tanah. Sedangkan kalau kita lihat, atas tanah itulah hidup segala makhluk Allah. Atas tanah itulah tumbuh segala hasil mahsul, kekayaan, hasil mahsul yang Allah nak berikan kegunaan pada makhluk. Maka pada api apa yang hidup? Dan dalam kehidupan kita berbanyak kita guna api. Berbanyak kita guna api untuk membakar dan sebagainya. Ya, kita tak kata tak ada manfaat, ada. Tapi berbanding manfaat tanah, di mana atas tanah ini tempat tinggalnya manusia. Manusia tak tinggal atas api. Atas tanah inilah hidup subur segala tanam-tanamannya. Dan segala makhluk Allah melata atas tanah ini. Tanah ini banyak kebaikan. Daripada tanah keluarnya segala khazanah-khazanah kekayaan. Segala galian-galian daripada tanah, dia tak keluar daripada api. Maka Iblis menggunakan kecerdikan yang ternyata jauh nak dibandingkan hikmah, kebijaksanaan dan takdir Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan kita rasa cerdik lalu tanya kenapa macam ni, bagaimana boleh berlaku macam ni. Katakanlah ia semua daripada Allah. Terima takdir Allah. Kenapa kena pada saya, tak kena pada orang lain? Kenapa saya yang susah, bukan dia yang susah? Kita duk kenapa, duk bagaimana? Maka ini sebenarnya adalah tanda mati hati, mati iman, mati agama.
Bukan ini sebenarnya tanda laknat Allah pada kita. Sebab itu kata ulama, la'anallahu dzaka bila iman. Allah melaknat kecerdikan tanpa iman. Wa radiyallahu anil baladati ma'at taqwa. Dan Allah redha kebodohan bersama dengan takwa. Apa maksudnya? Ada orang dia rasa macam cerdik untuk lawan takdir Allah. Dia kata, kenapa Allah takdirkan saya begini? Kenapa Allah takdirkan saya jadi lelaki? Saya kan nak jadi perempuan. Maka dia ubah. Memang dia nampak bijak, cerdik, berniaga, pandai. Buat benda tu pandai. Memang orang pun kagum cerdik. Dia boleh menghasilkan jutaan ringgit dan sebagainya. Tapi satu benda dia tak boleh terima jantina dia. Maka dia nak ubah. Orang nampak dia cerdik. Tapi apa kata ulama? Allah melaknat orang yang cerdik tanpa iman. Walau dia cerdik, dia boleh takbir dunia, dia boleh jadi Perdana Menteri, dia boleh jadi raja, dia boleh jadi maharaja. Apa je benda yang orang nilai cerdik? Sebab kita, tuan-tuan manusia, kita ada penilaian cerdik. Penilaian kita cerdik bila orang tu berjaya. Kita pun kata dia cerdik. Apa pun dia berjaya, oh cerdik dia. Dan dulu pun yang cerdik ini juga akan dibodohkan kemudian. Oh cerdik dia di bisnes berjaya. Lepas tu dia bankrupt, bodoh dia, tak pandai bisnes. Dia belajar berjaya, cerdik dia. Kemudian tak dapat kerja, bodoh dia, kerja tak dapat. Ingat, kita yang dicerdikkan satu ketika akan dibodohkan suatu hari nanti. Mulut yang keluar daripada mulut, perkataan yang keluar dari mulut yang mencerdikkan kita, mungkin perkataan ini juga keluar daripada mulut orang yang akan membodohkan kita. Ialah waktu kita bijak, mandu kereta, Masya Allah menang nombor satu, cerdik dia mandu, bijak. Tanya satu lap, satu pusingan je terbabah, tak pandai, bodoh dia. Tanya boleh buat go, bijak dia, gelecek bola, cerdik go dia. Tanya dia tak boleh buat go, bodoh, kaki bangku, kaki kayu. Pintu gol terbuka luas, keeper pun tak ada, tendang tak masuk, kaki kayu sungguh. Mana boleh mahal macam gitu? Tetapi begitulah manusia. Dalam ratik mereka bodoh cerdik, bodoh cerdik, bodoh cerdik. Pada orang yang sama. Kita kadang-kadang kata bijak cerdik, kadang orang bagi bodoh kat kita. Maka penilaian manusia ini tidak konsisten. Sebab itu bukan cerdik itu sebenarnya. Cerdik ialah orang yang boleh menerima takdir Allah dengan penuh gembira, dengan penuh redha. Maka ini tanda cerdik. Oleh kerana itu, bila Syekh menyebut perkataan pertama sekali dalam buku beliau ini, dalam kitab beliau ini, jangan menolak segala takdir Allah. Kerana tolak takdir Allah itu adalah mati pada agama. Ini Abu Jahal. Tuan-tuan tahu kenapa Abu Jahal tidak mau ikut Nabi SAW? Sebab ni Nabi ni daripada keturunan Abdul Manaf. Abu Jahal daripada Abdul Syam. Dia secara keturunan ni gaduh lah. Gaduh. Dari Abdul Manaf, adik-beradik dengan Abdul Syam. Akan anak-anak dia bersaing. Dia daripada Abdul Manaf, lainlah daripada yang disebut kabilah atau Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Maka kata mereka, kami, kata Abu Jahal, waktu Nabi SAW mengajak Abu Jahal masuk Islam, Abu Jahal kata apa? Kita berbalah dengan keturunan Abdul Manaf dah lama untuk mendapat kemuliaan. Ketika mana mereka cari kemuliaan memberi makan pada jemaah haji, kita juga beri makan. Ketika mana mereka menanggung kesusahan orang-orang di Mekah, kami juga menanggung benda yang sama. Ketika mana mereka memberi, kita juga memberi. Ketika mana mereka berperang, kami juga berperang seperti tebusan dalam peperangan. Tiba-tiba mereka kata di kalangan mereka ada Nabi yang diwahyukan. Dan kami pula tak ada dah Nabi. Dia kata ni Nabi kemudian penyudah dah. Penutup. Wallahi demi Allah. La nu'min bihi, kami takkan beriman dengannya abadan wala nusaddiqhu. Sebab Abu Jahal ni, bukan dia tak tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, tapi dia tak boleh terima takdir Allah memilih daripada anak-anak Abdul Manaf menjadi Nabi. Itu Rasulullah SAW. Tak terima. Dia persis seperti Yahudi. Mereka tak terima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Mereka tak boleh terima takdir Allah bila berpindah kenabian daripada Bani Israel kepada orang Arab. Tak boleh terima. Tuan-tuan, inilah dia kebodohan yang membawa pada kekufuran. Ada seorang namanya Rawandi. Dia ni bijak cerdik, tapi dia miskin. Nama dia Ibn Rawandi. Bijak cerdik,
Memang ahli falsafah yang hebat, menulis kitab. Kadang-kadang cenderung Syiah, kadang saya baca biodata Ibn Rawandi. Kalau tuan-tuan baca Ibn Rawandi ni orang cerdik, bijak sangat dia. Genius. Satu je dia miskin. Tiba-tiba seorang lalu depan dia. Cuma khadam khalifah. Khadam je. Tapi kereta mewah. Masa tu kenderaan ni kuda mewah. Berbalut dengan perhiasan yang cantik. Lalu kata Ibn Rawandi, siapa tu? Oh, itu khadam pembantu pada khalifah. Pembantu pun dah kaya, jangan kata khalifah. Lalu Ibn Rawandi, dia menjadi mulhid di akhir hidupnya. Dia tak boleh terima takdir Allah. Aku cerdik, tak boleh kaya macam ni, bodoh ni. Dulu sekolah nombor bong sekali ni, nombor last sekali. Tiba boleh kaya. Dia tak boleh terima takdir Allah. Kekayaan dan kemiskinan itu agihan Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, kamilah yang bagikan rezeki antara manusia. Dia bukan cerita cerdik ke bodoh. Ada orang kita kata cerdik, tapi rezeki dia banyak ni. Ada orang kita kata dia bodoh sebab dulu masa kita belajar, dia last sekali. Tiba dia lebih pada kita. Lebih berjaya pada kita. Dari sudut material. Lalu Ibn Rawandi tak puas hati. Lalu seorang, waktu itu tuan-tuan, Ibn Rawandi ni oleh kerana duduk miskin sangat, dia tak jumpa makanan hari itu. Lapar sangat, kebulu. Seorang lalu, tengok dia kesian, campak roti 2 buku. Maka bila dia dapat roti, dia kata, Allah cuma beri aku yang ni, sedangkan aku bijak. Yang tu dia beri kekayaan, dia pun campak roti tu. Tak puas hati. Dalam keadaan dia itu kebulu. Lapar. Makanya yang disebut oleh ulama, bodoh tak ada iman. Yang disebut oleh ulama, cerdik tak ada iman. Dilaknat oleh Allah. Berbanding bodoh tapi ada takwa. Saya nampak bodoh, dia pun tak karang kitab pun, misalnya. Dia pun bukanlah orang nombor 1, tapi alhamdulillah apa pun Allah takdir dia terima. Allah takdir dia tak ada anak, dia terima. Allah takdir dia anak 10, dia terima. Tak ada pula dia kata, ish, haji tu kaya anak seorang, aku miskin anak 10, tak ada. Pergi hantar 9 ke sana, biar dijaga. Sebab dia kaya. Tak, dia terima tak apa. Dia tahu. Kerana, tuan-tuan lihat, dalam Al-Quran Allah sebut satu perjalanan takdir Allah. Supaya kita tahu di sebab takdir Allah itu ada perkara yang luar biasa berlaku. Lihat bila Yusuf AS masuk penjara. Untuk satu takdir dia menjadi pemerintah atau penguasa Mesir. Kalau tidak kerana ditakdirkan masuk penjara, dia tak mungkin dapat mentadbir Mesir. Itu yang Allah jadikan. Dan lihat bagaimana Ibrahim Allah Ta'ala uji. Bila Ibrahim punya penyerahan diri kepada Allah. Maka kerana itu, Nabi Allah Ibrahim dimuliakan dan diagungkan. Bukan disebut dalam tahiyat kita, yang kita sebut salawat Ibrahimiyah. Bukan diingati dalam setiap perayaan, khususnya raya haji. Kita akan ingat, khususnya ibadat haji. Millata abina Ibrahim Hanifa, agama bapa kita, Ibrahim. Yang tunduk patuh beragama. Apa cerita dengan Nabi Allah Ibrahim AS? Bila Allah takdirkan dia dibakar dalam api, dia tenang. Tenang tuan-tuan. Bukan datang bantuan makhluk yang nak tolong dia keluar dari api. Dia tak nak, dia cuma nak daripada Allah. Turun malaikat nak tolong dia. Kata Ibrahim AS, adapun kamu tidak. Aku cuma bergantung pada Allah. Lihat bagaimana penerimaan qada tadi serah kepada Allah semuanya. Maka Allah mewahyukan kepada api supaya jadi sejuk. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, Ibrahim itu diselamatkan oleh mana-mana tentera, oleh mana-mana pahlawan. Saya tidak ajaib lagi kisah Nabi Ibrahim dibakar. Kalau Ibrahim itu terselamatkan hujang lebat lalu api itu padam, maka tidak ada keajaiban kisah Nabi Allah Ibrahim. Kerana ia boleh berlaku pada semua orang. Namun Allah nak tunjuk satu keajaiban. Keajaiban ini berlaku kenapa? Kerana menerima takdir Allah. Dalam hidup, kalau kita nak keajaiban dalam kehidupan kita, maka menerima takdir Allah. Akhirnya kita redha dengan kesusahan itu dan ini. Dan hari ini kita lihat, Masya Allah, Allah nak beri banyak kelebihan pada kita. Allah nak beri banyak kebaikan. Dulu kita susah, tunggang-tunggik, cari rezeki dan sebagainya. Hari ini kita pun nampak, oh rupanya Allah nak jadikan aku kuat.
Rupanya Allah nak jadikan aku lebih bijaksana. Allah nak beri aku ilmu pengurusan. Allah nak beri aku bagaimana nak handle suatu perkara. Inilah kehidupan kita. Oleh sebab itu, belajar untuk menerima takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada yang menimpa kamu apapun ujian musibah di muka bumi ini, dan tidak juga pada batang tubuh kamu. Pada muka bumi, cuacanya dan sebagainya, ekonominya, pandemiknya, dan pada diri kamu, sakit, demam dan sebagainya, melainkan Allah Ta'ala telah menentukan sebelum menjadikan kamu lagi. Suratul Hadid ayat 22. Kerana itu syiar orang beriman, apa kata orang beriman? Amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman, ini semua datang daripada Tuhan kami. Dan surah Ali Imran ayat ke-7. Jadi kalau kata Syekh Abdul Qadir, kalau sekiranya kita benar-benar tenang, maka datanglah jiwa yang Allah sebut dalam suratul Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang itu? Yang Allah sebut dalam suratul Fajr ini, ayat 27 dan 28. Itu jiwa yang boleh menerima takdir Allah. Dan jiwa yang dipaksa menerima takdir Allah, akhirnya dia berjaya tenang. Sebab jiwa ni kalau tak dipaksa, dia tak akan tenang. Dipaksa, terima, ini takdir Allah. Tuhan yang maha bijaksana. Kamu lemah, kamu tak tahu apa-apa. Allah mengetahui semua ilmu seluruhnya. Kamu tahu tepi tu je, yang belakang kamu tak tahu. Kita ilmu kita tuan-tuan tahu yang depan mata kita. Lalu kita tanya, jarak mata kita tengok jauh mana? Jarak mata tuan-tuan tengok depan tu. Kita cuba mengetahui berdasarkan telinga kita, jarak kita dengar jauh mana. Lalu kita nak ukur dengan jarak pengetahuan ilmu Allah. Kita nak ukur dengan jarak penglihatan Allah, pendengar Allah yang bersifat mutlak, meliputi segala-galanya. Sedangkan ilmu kita cuma sikit. Ilmu kita pun daripada belajar. Dan ilmu kita tuan-tuan bercampur-campur. Tak konsisten ilmu ni. Kejap begini, kejap begitu. Maka kerana itu, tekan jiwa, terima takdir Allah. Waktu kita tekan, dia akan tenang. Tenang. Maka waktu itulah Allah akan panggil jiwa ini. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada penciptamu dengan redha dan diredai. Apa-apa kita ingat, kita milik Allah. Takdir ini milik Allah dan kita milik Allah. Tetapi bila kita boleh tenang macam tu, maka ini yang disebut oleh Allah yang kita bacakan ayat sebelum ini. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Berilah khabar gembira kepada orang yang redha dengan apa yang Allah tentukan. Maka Syekh, dia pun bawa satu cerita je. Ringkas yang kita dah ceritakan. Lihatlah Ibrahim. Bila dia redha, apa jadi? Api jadi sejuk. Konun, peraturan itu, Allah longgarkan peraturan. Ta'attalat qawanin al-kaun. Lalu tergendala semua peraturan alam ini untuk memuliakan hamba-Nya. Tapi bila seorang terima takdir Allah, dia, dunia kita ni kita ada peraturan. Kita sebut api membakar, pisau memotong. Itu peraturan dia. Tapi bila seorang menerima takdir Allah, peraturan ini dikecualikan untuk dia. Dikecualikan untuknya. Orang sakit sembuh dengan ubat. Itu peraturan. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan pun nampak ubat pertama. Kerana itu peraturan, tidak salah apa pun. Tapi bila kita melihat tawakal lebih tinggi, bila kita pasrah kepada ujian Allah dan menerima qada'nya, maka Allah boleh buat peraturan yang tak ada. Dia sembuh tanpa ubat. Boleh? Ya, boleh. Ramai orang sembuh tanpa ubat. Sebagaimana orang sakit tanpa sebab. Dan sebagaimana orang mati tanpa sebab. Hari ni sakit, esok tiba sembuh. Ini sakit, sakit macam ni. Dia tidur kat kuliah sekejap, dia bangun baik. Oh, berkat tidur kat kuliah. Bangun tu baik sakit dia. Artinya lihat bagaimana Allah bagi bila seorang menerima segala takdir Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.